Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video yang terbaru. Jadi sedia maklum, sebenarnya saya sudah siap video misteri di bilik penginapan yang kedua. Saya sudah siap, sebenarnya saya sudah upload, okey, tapi saya terpaksa delete video tersebut disebabkan saya telah dihubungi oleh rakan saya yang terlibat dengan kisah misteri di bilik penginapan tersebut. Dia menghubungi saya dan beritahu, yang menyatakan dia ada kisah di sebalik bilik hujung. Okey, saya ada cerita pada part yang pertama di mana di bilik hujung ada dengar bunyi dan dia menceritakan kepada saya ada sesuatu yang berlaku pada dia di bilik hujung tersebut. Okey, saya mulakan daripada cerita saya dahulu. Okey, selepas saya tidur semula, okey, saya tidur. Saya naik on aircon dan tidur. Jadi pagi tu seperti biasa solat subuh berganti-ganti sebab bilik tersebut kecil. Dan selepas solat subuh, saya buka pintu. Apabila saya buka pintu, saya terkejut. Di depan koridor, sepanjang koridor di bilik penginapan kami itu, di resort kami, disusun bunga cempaka. Kau terkejut tengok bunga cempaka tersusun di koridor. Dia bukan berterabur bunga cempaka tu, tapi dia tersusun cantik. Okey? Seperti disusun oleh orang lah. Memang sangat teliti lah dia susun. Jadi siapakah yang susun bunga cempaka tersebut? Untuk pengetahuan kamu, bunga cempaka ni dia bunga yang berwarna putih dan ada kuning di bahagian tengah. Okey, dan bunga ini biasanya hanya ada di kawasan perkuburan, okey, perkuburan Islam. Jadi ia sesuatu yang mengerikan lah ya. Saya seram. Okey, masa nampak sejak bunga cempaka tu tersusun, meremang bulu roma guys, meremang. Dan yang lebih pelik, ada di antara seorang guru lah, guru yang sama-sama kursus dengan saya. Dia ada bawa motorsikal dan bunga cempaka tersebut tersusun cantik di motorsikal dia juga. Wow, sungguh seram guys, seram. Jadi selepas saya nampak bunga cempaka tu, saya terus ketok bilik yang hujung. Okey, bilik hujung. Tok, 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 tok. Saya ketok. Dan keluarlah kawan saya, dia buka. Wilip, dia cakap. Wish, seramu semalam. Saya terkejut. Saya tanya, kenapa kamu diganggu? Saya beritahu dia. Woi, Nalip, dengar. Bukan setakat diganggu, dia cakap. Dikacau, geng, dikacau. Sampai begitu sekali kawan saya bercerita. Jadi saya pun bertanyakan macam mana cerita di sebalik bilik mereka pula. Okey. Jadi mari kita dengar cerita di sebalik. Okey, rakan saya bercerita. Okey. Rakan saya, okey, Cikgu Faizal. Okey, Cikgu Faizal dia ada berceritakan dengan saya. Okey, Cikgu Faizal, dengar cerita ni Cikgu Faizal. Saya tidak tokok tambah. Okey, ini cerita daripada Cikgu Faizal sendiri. Okey, Cikgu Faizal ada menghubungi saya. Dia ceritakan dengan saya. Okey. Dia ceritakan ketika elektrik mati, mereka sudah semua tidur. Okey, ketika elektrik mati. Dan bila elektrik mati, mereka kepanasan. Cikgu Faizal lah, dia kepanasan. Dan kebetulan switch aircon di bawah kakinya. Okey, untuk tekan on ataupun off. Jadi dia bersangka, okey, dia terbangun dan dia rasa panas. Dia sangka dia tertendang switch aircon tersebut dan menyebabkan aircon di bilik tersebut mati. Jadi dia bangun dan cuba on aircon tersebut. Apabila dia berdiri cuba on aircon tersebut, dia nampak satu lembaga terapung. Dia ceritakan dengan saya, dia katil tingkat yang kedua. Okey. Katil tu double decker, dia di tingkat yang atas. Okey. Jadi apabila dia mau on aircon, dia nampak ada satu lembaga
sedang terapung begitu. Dia cerita. Dan bila dia perhati, oleh kerana gelap, dia perhati betul-betul. Rupa-rupanya itu adalah Pontianak. Dan yang mengerikan, Pontianak tersebut meruju kepada dia. Jadi kawan saya pun, Cik Faizal tu, dia terus ambil selimut dan pop, tutup. Dan bergegar. Dia ketakutan, sangat ketakutan. Dan dia beristighfar dan dia cakap dia baca doa banyak-banyak. Dia baca doa, ya Allah, dia cakap siapalah pula tu, dia cakap. Okey, memang dia berhadapan dengan entiti tersebut. Jadi dia seperti saya juga, kawan-kawannya sudah tidur nyenyak. Jadi dia ambil inisiatif. Okey, dia ambil inisiatif, dia ambil bantal yang dia baring. Okey, bantal dia baring, dia baling tanpa melihat, dia baling kawannya di katil sebelah. Dia baling dengan yang begitu kuatlah tanpa melihat, dia tutup dengan selimut, dia pop baling. Dan bila dia baling, kawan itu bangun. Faizal, apa hal kau Faizal? Dan kawannya terbangun, apa hal kau? Faizal beritahu, ada kau nampak apa-apa ke di situ? Dan kawannya berkata, Pontianak. Geng, mereka nampak Pontianak di bilik tersebut. Maksudnya, memang tempat tu keras. Okey, oleh kerana mereka terbangun, semua mereka bangun dan mereka cerita dengan saya, kebetulan elektrik sudah hidup. Lebih kurang pukul 3 pagi. Saya rasa memang begitu ya, pukul 3 pagi orang cakap. Lepas tu orang pergi ke tandas beramai-ramai. Okey, beramai-ramai orang pergi ke tandas. Okey, kemudian masa tu belum ada lagi bunga cempaka orang cakap. Ketika dia balik daripada tandas, orang balik ramai-ramai dan mereka hendak tidur semula. Okey. Tiba-tiba salah seorang, bukan Cikgu Faizal lah, kawan dia. Saya pun tidak mau sebutlah nama kawan dia, tapi saya ambil satu contoh lah, nama dia Ahmad lah. Okey, Ahmad, kawan Cikgu Faizal tu Ahmad. Ketika mereka hendak tidur, hendak melelapkan mata, tiba-tiba nama kawan Cikgu Faizal tu dipanggil. Ahmad. Dan mereka pun tegur, Faizal, siapa tu Faizal? Weh, diam-diam, bilang Cikgu Faizal lah. Cikgu Faizal cakap, diam, jangan pedulikan. Faizal, Ahmad. Nama tu memanggil kawan mereka. Entah suara tu dari mana, itu saya kurang pasti. Itu situasi yang Cikgu Faizal ceritakan dengan saya. Dan pagi itu menjadi sesuatu yang gempar lah. Memang sangat gempar. Sudahlah bunga cempaka di koridor, kemudian cerita Cikgu Faizal, dan kami cuba hubungi pula cerita, kami bertanya pula di bilik perempuan pula, dan sama juga kawasan perempuan pun diganggu juga, tapi mereka tidak seteruk yang macam mana kami diganggu. Diorang hanya diganggu, diorang cakap ada orang berjalan di luar bilik mereka dan ada orang mandi di tandas mereka, tapi mereka tidak berani keluar. Ya, jadi bagi saya ini adalah satu benda misteri yang berlaku di kawasan penginapan tersebut. Dan pada pagi tersebut, apabila kami pergi sarapan, kami berjumpa pekerja yang mengetuk pintu bilik saya tersebut. Dan saya masih kenal orang tersebut sebab dia pakai tudung yang sama, dia pakai baju yang sama, dan orang tersebut saya kenal. Memang dialah yang ketuk pintu saya. Jadi tanpa buang masa, saya pun terus tanya dia. Saya tanya dia, Dek, saya tanya, kenapa kau ketuk bilik saya semalam? Dan perempuan tu, pekerja tu heran lah. Dia cakap, mana ada bang, semalam saya tidak kerja. Saya marah lah sebab sepertinya dia mempermainkan saya. Saya cakap, kau jangan main-main dek. Dan kami, benda ni bukan main-main, benda ni serius dek. Betul bang, dia cakap, saya tidak ada kerja semalam. Saya pun naik marah lah. Sampai saya cakap, dek, bilangnya, saya ni bertanya dengan lembut saya ni, jangan sampai saya marah lah. Saya cakap, saya marah, lain jadinya ni. Sampai begitu, sebab saya terlalu marah, seperti macam diperolok lah. Okey, jadi dia pun macam takut dengan kemarahan yang saya cakap tu. Kemudian dia tanya kembali kepada saya. Dia cakap, okey, abang tidur di bilik mana? Dia cakap. Saya cakap, saya menginap di bilik penginapan di bilik kedua hujung. Kedua hujung, dia cakap.
Kemudian dia geleng kepala. Saya pun heran, kenapa? Kemudian dia ceritakan, bang, bilik hujung tu bang, kedua hujung atau hujung tu, memang bilik tu memang berhantu. Dia cakap. Sebab dia cakap, siapa-siapa yang mau buat servis ataupun kemas bilik tu, kami kena berkawan, dia cakap. Sebab ada pekerja sebelum ni, dia cakap, yang mengemas bersendirian di bilik tersebut berjumpa dengan entiti Pontianak dan menyebabkan pekerja di situ, orang cakap, demam. Jadi sesiapa yang ingin kemas bilik tu, mereka terpaksa berkawan. Jadi terungkailah misteri kami pada waktu tersebut, dan kami tahu cerita sebenar apa yang berlaku. Jadi itulah dia kisah part yang kedua tentang misteri di bilik penginapan. Okey, jadi terima kasih kepada Cikgu Faizal kerana ceritakanlah semula, mengingatkan semula kepada saya dan menceritakan dari sudut bilik mereka. Okey, jadi saya harapkan cerita ini dapat menjadi satu pengajaran kah ataupun hiburan. Itu terpulang dari anda lah untuk menerimanya. Jadi ini satu pengalaman lah bagi diri saya, pengalaman misteri. Okey, misteri, walaupun misteri tapi menjadi ingatan lah kepada saya. Dan sampai sekarang pun Cikgu Faizal dan saya pun tidak berani menginap di tempat tersebut. Okey, dan penginapan tu memang masih misteri bagi diri saya. Sebab misteri lah, sebab kami takut lagi bertembung dengan entiti berkenaan. Jadi terima kasih kerana sudi menonton Misteri di Bilik Penginapan Part 2. Gigih betul kamu menonton cerita sampai ke part 2. Jadi saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah akan datang, akan ada lagi kisah-kisah yang menarik daripada saya. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Dan jangan skip iklan untuk membantu saya membangunkan channel saya ini. Jadi kita berjumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku. Assalamualaikum.